Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukhlis bin Zulkifli, nombor metrik D22315394. Syukur kepada Allah dan alhamdulillah kerana diberi masa, diberi kekuatan untuk kita menyampaikan perbincangan yang bertajuk kematian, yang mana objektif kita iaitu memberi kesedaran tentang kematian kepada orang ramai. Iaitu maksud kematian ini ialah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dari satu peringkat ke peringkat yang lain, dan persinggahan ke persinggahan yang seterusnya. Hujahnya ialah alam barzakh sebagai suatu tempat di mana di antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar, iaitu daripada waktu mati hinggalah dibangkitkan. Jadi sesiapa yang telah mati bermakna dia telah memasuki alam barzakh, yang mana hujah ni diterbitkan oleh Ibnu Manzur daripada Kamus Lisan Al-Arab. Sebagai contoh kematian, iaitu mati ni tak kira masa atau tempat, yang mana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 78 yang bermaksud di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang lagi kukuh dan kuat. Keterangannya, kematian ni boleh tiba pada bila-bila masa, boleh tiba pada mana-mana tempat yang kita ada, sama ada kita ni bersedia ataupun tidak, sama ada kita ni masih terima ataupun tidak, yang mana kematian tu akan sampai, iaitu ajal. Jadi ajal ni bila-bila masa ia boleh datang kat kita tanpa kita tak ketahui. Kenapa? Ajal ni telah ditetapkan sama ada awal ataupun lambat. Kita sebagai hamba ni tak boleh nak tolak dah. Memang ajal tu sampai, kita tak boleh nak kata nak lambat sikit, kita tak boleh nak kata kita nak cepat sikit. Ajal tu memang dah tetap waktu dia, tapi kita yang tak tahu bila. Kemudian kebaikan mengingati mati, iaitu Rasulullah bersabda, mereka yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam seterusnya, itulah mereka yang paling cerdas. Yang mana hadis ni diriwayat oleh Ibnu Majah Hasan. Jadi banyak kebaikan jika kita mengingati mati.
Jadi sebagai hamba kita mestilah mengingati mati, kerana mengingati mati ini juga merupakan satu ibadah. Jadi saya untuk kita fahamkan lagi hadis tadi, mati ni, orang yang mengingati mati ni adalah orang yang paling baik. Kerana apa? Dia akan mempersiapkan dirinya seperti menambah amal soleh, menambah amal kebaikan. Jadi memang inilah, memang orang kata memang kita patut mengingati matilah. Jadi yang seterusnya ialah kita akan terangkan apa faedah, antaranya apa faedah mengingati matilah. Antaranya mengingati kematian ni adalah sebahagian daripada ibadah yang saya kata tadi. Sebab apa? Mengingati kematian ni merupakan amal soleh yang akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana dengan mengingati kematian, kita akan menjadi orang yang sentiasa bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Yang mana untuk penerangannya, jika kita ingat mati, kita akan sentiasa beribadah dan bertaubat, dan kita akan sedar apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang halal, apa yang haram untuk kita lakukan dalam hidup ini. Itu salah satulah kebaikan jika kita mengingati mati. Seterusnya mengingati mati, kematian ni, seterusnya mengingati kematian ni dapat menjauhkan kita daripada melakukan kezaliman. Di mana orang yang banyak mengingati kematian akan jauh dari perbuatan menzalimi orang. Kerana ia mengetahui bahawa apa yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang mana Allah telah berfirman, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Yang mana maksudnya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Yang mana untuk penerangan ini, dia nak mengatakan bahawa orang yang mengingati kematian ini, dia akan jauh daripada perbuatan zalim. Perbuatan zalim tu banyaklah, membunuh, mengarak, banyak menzina. Itu salah satu perbuatan zalim. Jadi jika dia ingat mati, dia akan tahu, dia akan dapat menyangka yang bahawa sesungguhnya di akhirat kelak nanti kita akan dibangkitkan. Jadi itulah salah satunya benda yang patut kita tahu jika kita mengingati mati. Ada banyak kebaikannya. Kemudian apa yang saya akan bagi tahu selanjutnya ialah keburukan tidak mengingati mati. Yang mana yang pertama ini, dia terlalu cinta dunia sehingga dia melupakan tentang kematian. Jadi ia adalah satu contoh yang buruk kalau kita tidak mengingati mati. Contoh yang buruk jika orang tu tidak mengingati mati lah. Yang maksudnya inilah satu ciri-cirinya, ciri-ciri yang tidak mengingati mati. Yang mana yang pertama, yang tadi saya katakan, iaitu terlalu cinta dunia sehingga lupakan tentang akhirat.
iaitu dalam hujah, cinta dunia adalah bila seseorang itu mencintai kesenangan dunia yang baik berupa wanita, tahta, harta, sehingga dia membutakan hatinya dan lalai tak hadap akhirat. Yang mana ayat ini daripada surah Al-A'la, daripada ayat 16 hingga 17, yang mana untuk penerangannya, dia terlalu cintakan dunia, untuk dia terlalu sayangkan kesenangan harta, wanita, sehingga dia lalai tentang akhirat. Yang mana jika dia lalai tentang akhirat, dia terlalu cinta dengan kesenangan dunia, maka dia akan melupakan ibadah, maka dia akan melupakan kematian, maka dia akan tidak sedar dalam hidupnya. Yang mana kita sebagai hamba kena lakukan ibadah, kena lakukan amal soleh untuk kita mendapat kesenangan di akhirat kelak. Kita sebagai hamba, kita tak patut fokus kepada dunia sahaja, malah kita kena seimbangkan juga akhirat kita. Kerana apa? Jika kita mahukan akhirat, jika kita mahukan akhirat dan dunia, kita kenalah seimbangkan dua tu. Kalau kita terlalu fokus kepada dunia, maka kita tidak akan dapat akhirat itu. Jadi yang kedua ciri-cirinya ialah terlalu cintakan harta dunia sehingga melupakan tanggungjawab. Dia lebih kurang, tapi yang ni dia akan jadi lebih mendalam sedikit lah. Yang mana dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah antaranya orang-orang yang rugi. Jadi benda ini bermaksud, jika kita terlalu cintakan harta dunia, kita akan jadi lalai terhadap Allah SWT. Kita akan lupa kepada Allah, kita akan lupa kepada siapa yang memberi kita rezeki, kita akan lupa kepada pencipta. Jadi itulah orang-orang yang rugi. Jadi benda itu amat dipandang serius lah dalam agama. Kerana kita sebagai hamba, mestilah kita kena ingat pencipta kita siapa. Mestilah kita kena tahu siapa penguasa di alam semesta ini. Kemudian saya akan bagi tahu tanda-tanda mati dalam husnul khatimah. Nanti saya akan membuat perbandingan, yang mana saya akan cerita dulu tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada banyak, cuma yang saya akan terangkan adalah 2 sahaja, kerana kita ni video pun tak berapa panjang. Jadi saya akan jelaskanlah sedikit sebanyak yang saya telah cari. Yang pertama, mati ketika buat taat tanda masuk syurga, iaitu kita ni taat kepada Allah. Jika kita taat kepada Allah, waktu tu kita mati, insya-Allah dijamin masuk syurga. Seperti mana dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ahli syurga disudahi ajalnya dengan amalan ahli syurga. Yang bermaksud, jika dia banyak buat amal, disudahi dengan kematiannya yang baik, yang kematian yang ahli syurga, yang mana dia mati pun dengan elok, dengan alhamdulillah, dengan husnul khatimah. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada hadis ini. Kemudian yang kedua, mati ketika di masjid, iaitu sabda Nabi SAW bermaksud, lelaki yang pergi masjid Allah menjamin jika dia mati, pasti Allah akan masukkan dia ke syurga. Hadis riwayat Abu Daud, yang mana jika kita beribadah, dia akan dijamin masuk ke syurga Allah. Kemudian yang seterusnya,
tanda-tanda su'ul khatimah, yang mana saya akan bagi 3 tanda-tanda, iaitu meninggal dalam keadaan maksiat seperti minum minuman keras, berzina, mencuri, membunuh atau melakukan dosa besar lainnya. Yang mana dia nak bagi tahu su'ul khatimah iaitu mati dalam keadaan yang buruk. Maksudnya time tu kita tengah berzina, time tu kita tengah melakukan dosa, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi itu termasuk dalam mati yang keadaan dalam buruk. Kemudian meninggal dalam keadaan kufur, yang mana kita ni meninggal dalam keadaan kufur seperti mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah ataupun ajaran Islam, yang mana kita ni tak follow pun mana-mana ajaran. Kita atas nama Muhammad sebagai nama Islam, tapi kita tak melakukan apa yang Allah suruh dan kita tak meninggalkan apa larangan Allah. Jadi itu merupakan keadaan yang kufur, yang memang tak elok lah. Memang dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah syahadah ataupun kalimah tauhid. Yang mana kalimah tauhid ni merupakan kita macam Allah itu Tuhan kita, Islam itu agama kita. Itu salah satu kalimah tauhid. Manakala kalimah syahadah iaitu la ilaha illallah. Kerana apa? Dalam Al-Quran surah yang saya tak berapa ingat, cuma yang saya nak sampaikan yang katanya jika seseorang itu mati dan diakhiri dengan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia jamin dia akan masukkan ke syurga Allah. Jadi jika kita tengok orang mati ke, kita kenalah kita kenalah ajar dia mengucap. Kerana apa? Mengucap kalimah syahadah ni amat penting jika dah sampai waktu ajalnya. Kemudian yang saya kata tadi, kita nak buat perbandingan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Yang mana husnul khatimah adalah keadaan akhir seseorang yang baik, sementara su'ul khatimah adalah keadaan akhir yang buruk. Keadaan akhir ini merujuk kepada seseorang yang pada saat meninggal, yang mana saat meninggal itu dia mati dalam keadaan baik, sama ada dia tengah solat, sama ada dia mati dalam keadaan yang suci. Dan manakala yang buruk itu menunjukkan seseorang itu mati dalam keadaan yang tidak baik lah, yang mana dia tengah maksiat ke kufur, tak sebut syahadah. Jadi benda tu salah satu ciri-ciri su'ul khatimah lah, yang buruk tu. Jadi itu sahaja perbincangan daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.